Assalamualaikum. Hari ini kami akan membentangkan tentang peranan kaedah fiqh dalam industri kosmetik. Pengenalan, apabila dirujuk kepada kitab-kitab kaedah fiqhiyah yang ditulis oleh ulama terdahulu atau penulis semasa, pelbagai definisi telah ditemui. Banyaknya definisi sama ada kerana keluasan ilmu yang mereka miliki atau kerana luasnya perbincangan ilmu kaedah fiqhiyah atau berbezanya pemahaman mereka terhadap ilmu ini. Apabila dibuat penelitian secara mendalam tentang definisi yang dikemukakan, ada di kalangan ulama yang memberi definisi kaedah secara umum yang meliputi semua jenis kaedah, sama ada kaedah usul, kaedah fiqh dan kaedah bahasa. Ada pula yang memberikan definisi khusus untuk kaedah fiqh sahaja. Di samping itu, ada juga di kalangan ulama yang mengatakan bahawa kaedah fiqh bersifat kulli dan ada pula yang berpendapat sebaliknya. Oleh kerana banyak definisi yang ada, maka pengkaji akan membahagikan perbincangan kepada dua bahagian. Pertama, yang dibuat oleh ulama terdahulu dan yang kedua dibuat oleh penulis atau ulama semasa. Seterusnya, pengkaji akan memilih definisi yang terbaik dan membuat kesimpulan terhadap definisi tersebut. Dari segi istilah, pelbagai pengertian telah dikemukakan oleh para ulama. Walaupun berbeza dari segi lafaz, tetapi dari sudut makna ia hampir mempunyai persamaan. Dari segi istilah syarak, menurut Mustafa Ahmad Al-Zarqa dalam kitabnya, kalimah qawaid ini membawa maksud hukum yang dipraktikkan ke atas seluruh masalah juz'iyat. Okay, saya serahkan kepada Kamali. Okey, untuk 5 kaedah fiqh yang masyhur, salah satunya ialah setiap sesuatu itu bergantung kepada tujuan. Amalan yang dimaksudkan di sini merangkumi perkataan dan perbuatan. Niat pula bermaksud kehendak. Ia merangkumi keazaman, tujuan dan keinginan terhadap sesuatu. Kaedah ini membawa maksud kepada setiap amalan mukallaf sama ada perkataan atau perbuatan hanya berhak memperolehi pahala berdasarkan niat dan tujuannya. Oleh itu, dari sudut hukum, sesuatu amalan adalah berupa gadaian dengan niat yang kadang-kala mendorong amalan itu dilakukan bertepatan dengan syarak, iaitu ikhlas. Dan kadang-kala mendorong suatu amalan itu dilakukan bertentangan dengan syarak. Contoh kepada kaedah ini adalah hukum pembedahan plastik bergantung pada niat orang yang meminta untuk dilakukan pembedahan terhadapnya. Jika bertujuan untuk kecantikan semata-mata, maka hukumnya adalah haram dan tidak boleh dilakukan pembedahan terhadapnya. Berbeza pula hukumnya jika pembedahan tersebut dilakukan atas tujuan perubatan. Untuk kaedah fiqh yang kedua, keyakinan tidak dihilangkan dengan keraguan. Dari sudut bahasa, keyakinan membawa erti suatu ilmu yang tidak ada bersama keraguan. Manakala dari sudut istilah pula ia membawa maksud terhasanya kepastian yang jazam sama ada sesuatu itu berlaku atau tidak berlaku. Syak pula dari sudut bahasa bermaksud ragu-ragu. Manakala dari sudut istilah, syak membawa maksud erti ragu-ragu terhadap sesuatu perbuatan sama ada berlaku atau tidak berlaku, iaitu tidak ada murajih, sesuatu yang memberatkan salah satu ke atas satu yang lain. Contoh pengaplikasian atau kaedah ini agar lebih mudah untuk difahami antaranya ialah dalam isu kosmetik, seorang berasa syak dalam kandungan atau bahan solikannya sama ada mempunyai khinzir atau najis lain. Oleh itu, dia harus mengingati di mana kedai yang dibelinya dan bertanya kepada penjual tersebut. Untuk kaedah fiqh yang ketiga pula, kesukaran menjadi sebab kepada kemudahan. Maksud kaedah di atas adalah apabila berlaku suatu kesulitan atau kesukaran dalam melaksanakan kewajipan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka Islam memberi jalan keluar untuk mengatasi kesulitan yang dihadapi. Jalan keluar tersebut adalah dengan memberikan beberapa kelonggaran dalam melaksanakan kewajipan tertentu. Contohnya, orang yang sakit dibenarkan untuk salat dalam keadaan duduk, sekiranya dia tidak boleh baring. Dia tidak mampu untuk baring. Berikut adalah beberapa pengaplikasian kaedah yang disertakan agar tidak berlaku salah faham. Adalah seperti orang yang mengalami luka atau kulit yang sensitif kepada air dibenarkan oleh syarak untuk bertayamum sebagai ganti kepada wuduk. Seseorang yang dalam keadaan darurat dan tidak mampu mendapatkan ubatan yang halal atau ketidakadaan selain bangkai atau ubatan yang haram, maka ia boleh makan makanan yang haram dengan sebab darurat dan tidak ada makanan lain selain itu. Seterusnya kepada Aina Najmah. Okay, yang keempat, kemudaratan mesti dihilangkan. Perbuatan mengubah ciptaan Allah kerana sesuatu keperluan adalah diharuskan. Keperluan yang terkandung dalam riwayat ialah bagi menyelamatkan nyawa dan menghilangkan penderitaan dan kesakitan yang dialami. Seseorang itu perlu menjalani pembedahan jika terdapat kemudaratan kepada dirinya. Dia terbahagi kepada dua. Dia akan dikira darurat sekiranya tidak dilakukan pembedahan, pesakit akan mati atau kehilangan anggota badannya.
hajat ataupun keperluan iaitu sekiranya tidak dilakukan pembedahan, sakit akan mendapat mudarat seperti menanggung kesakitan. Terusnya, yang kelima, adat kebiasaan menjadi hukum. Kosmetik tidak boleh digunakan secara berlebihan seperti untuk menunjuk sombong dan untuk menarik perhatian lelaki yang bukan mahram. Akan tetapi, kosmetik boleh digunakan oleh wanita dengan niat menjaga kecantikan dan kebersihan diri untuk ibadah dan juga untuk menyenangkan suami. Wanita selalu mengusahakan untuk tampil menarik di depan khalayak ramai, akan tetapi kebanyakan wanita tidak mengambil berat bahan-bahan yang terkandung dalam bahan kosmetik tersebut. Hal ini kerana tidak semua bahan yang ada dalam produk kosmetik itu terbuat daripada bahan-bahan yang halal menurut syariat Islam. Misalnya produk kosmetik yang terbuat dari minyak babi, najis ataupun yang mengandungi alkohol yang berlebihan sehingga mampu memudaratkan diri. Terusnya, Seterusnya kaedah-kaedah fiqh yang berkaitan dalam industri lah. Kita tengok isu dia. Yang pertama, isu sulam bedak. Terusnya. Yang pertama, isu sulam bedak ni. Apa itu sulam bedak? Sulam bedak adalah proses di mana kita memasukkan bedak ke dalam pigmen kulit menggunakan microneedle terapi, sistem dermatologi. Menggunakan sistem rolling lah. Lepas tu benda ni dia seolah-olah menampakkan macam orang kata cara dia seakan-akan seperti tatu sebab kita memasukkan jarum kecil ke dalam kulit kita, tapi sebenarnya dia amatlah berlainan sedikit. Okey, lepas tu berdasarkan kaedah al-masyaqqah tajlibu at-taisir yang bermaksud kesukaran membawa kepada kemudahan. Sebenarnya proses ni bukanlah suatu proses yang haram tetapi halal untuk kita gunakanlah. Lebih-lebih lagi kepada umat Islam yang di luar sana yang ingin melakukan proses sulam bedak. Sebab kalau kita tengok, kita lihatkan kepada kebaikan yang boleh kita dapat dengan melakukan proses sulam bedak ni adalah apabila dia macam bila seseorang dia mengalami masalah kulit ataupun keradangan yang menyebabkan seseorang itu menanggung kesakitan, dia boleh melakukan proses ini dan ianya tidak haram sebab berbalik kepada al-masyaqqah tajlibu taisir yang maksud kesukaran membawa kemudahan seperti yang dinyatakan oleh rakan kita sebentar tadi, Aina. Dia merupakan salah satu bentuk maslahat hajat di mana orang yang menggunakan proses sulam bedak ini dia orang menggunakan proses ini sekadar untuk membaiki masalah kulit muka mereka yang bermasalah dan mengurangkan penderitaan ataupun kesakitan yang mereka alami. Dia tidak memudaratkan, sebaliknya membantu merawat masalah yang dihadapi oleh seseorang individu dan dia tidak merubah ciptaan Allah secara mutlak. Isu kedua adalah isu eyelash extension. Eyelash extension ni seperti mana yang kita tahu, dia merupakan bulu mata palsu yang boleh diciptakan daripada dua perkara. Yang pertama boleh diambil daripada bulu haiwan dan yang kedua adalah bulu sintetik ataupun yang diperbuat daripada bahan-bahan kimia lah. Tapi function dia adalah untuk memanjangkan, menebalkan dan memenuhkan bulu mata palsu yang ada yang dah sedia ada yang dekat sekitar mata. Lepas tu cara untuk pasangkan eyelash extension ni, diorang akan gunakan macam gum ataupun glue untuk dia lekatkan bulu tu dekat bulu mata ni satu persatu tau, secara berasingan. Dia akan jarak-jarakkan sikit, lepas tu dia akan lekatkan. Ada sesetengah kes dia akan tanam tau bulu mata palsu tu dekat dalam bawah kulit mata ni. Lepas tu hukum memasang bulu mata palsu ni adalah haram sebab kita tengok daripada kaedah-kaedah fiqh lain yang masyhur iaitu yang haram menggunakannya adalah haram untuk memperolehinya. Dia termasuk dalam benda yang berlanggar dengan syarak sebab bila kita tengok balik ada satu hadis di mana Rasulullah melarang wanita untuk menyambung ataupun meminta disambungkan rambutnya kan. Kalau kita tengok sekalipun bulu mata ni walaupun dia bukan rambut tapi dia adalah macam mana cakap, dia adalah adik-beradik kepada rambut yang berada dekat anggota badan kita. So kita sepatutnya tidak boleh untuk melakukan perkara tersebut. So benda ni dia berlanggarlah dengan apa yang Islam dah ajarkan. Sebab kita ambil balik, kita kiaskan balik kepada hukum menyambung rambut. Lepas tu perkara ni dia haram
Sebab yang pertama, dia dah memang langgar syarat dah. Dan yang kedua, dia memudaratkan si pemakai. Dia memudaratkan si pemakai sebab macam tadi yang saya cakap, dia ada yang kes dia tanam. Ada kes yang dia lekatkan guna glue ataupun gam kan. Yang mana boleh menyebabkan pemakai dia tu buta ataupun hilang ataupun cacat penglihatan lah senang cerita. Sebab bila mana dia orang salah untuk menggunakan benda tu, dia akan menyebabkan benda yang tak enak lah. Lepas tu benda ni dianggap menipu lah sebab dia macam mengaburi seseorang untuk melihat oh cantiknya dia ni, oh cantiknya ni, oh indahnya ciptaan ni. Sedangkan itu hanyalah ciptaan manusia. Okay, seterusnya. Okay, seterusnya isu yang ketiga ni adalah isu yang sangat orang kata famous jugalah dekat dalam industri, iaitu bulu berus daripada Kinsey. Okay, bulu berus daripada Kinsey ni bulu berus tu dia blusher lah untuk orang guna blusher kan. Dia merupakan antara alat solid yang wajib ada bagi seorang pemakai alat solid, terutamanya wanita lah. Okay, ataupun makeup artist ke. Lepas tu function dia untuk memudahkan serta mempercepatkan urusan si pemakai. Kan takkanlah kita nak tepek-tepek macam tu kan. Misalnya kita gosok-gosok apa semua, lepas tu bulu berus yang diperbuat daripada bulu Kinsey ni dia sebenarnya haram walaupun ada beberapa helai saja bulu Kinsey yang terdapat dekat dalam berus tersebut. Contohlah dalam satu berus tu ada 500 helai, ada satu bulu Kinsey yang tercampur dekat dalam tu, still dikira berus itu haram. Sebab melihatkan kepada kaedah al-yakin la yuzalu bisyak. Satu perkara yang telah diyakini berlaku, sebarang keraguan yang datang kemudian untuk meragui keyakinan itu tidak diambil kira. Okay, sebagai contoh saya bagi pada awalnya kita yakin pada awalnya kita beli berus itu, kita yakin yang berus itu okey, berus ni adalah halal, tidak ada apa semua. Tapi setelah dicek-cek balik, terdapat cabang-cabang halus yang bercabang di antara bulu-bulu tersebut. So bila itu adalah salah satu tanda ataupun ciri-ciri bulu tersebut diambil ataupun dia diperolehi daripada bulu Kinsey. So dekat situ kita dah start syak. Dan kemudian ada pula bukti di hadapan mata yang menunjukkan itu adalah ciri-ciri bulu Kinsey. So dekat situ kita dah tak boleh nak ragu-ragukan lagi lah. Bila dah syak tu kita cakap, oish, benda ni memang dah nampak depan mata, dah siap ada bukti dah pun. So benda tu memang dah sah-sah haram. So kita tak boleh nak cakap yang tak ada ni, bukan kan, salah maybe rosak ke apa. Kalau betul rosak kita boleh check balik. Kita boleh double confirm dengan tuan kedai. Okay, lepas tu benda yang tiada syak serta yakin bahawa bulu tersebut diperbuat daripada bulu Kinsey macam tadi saya cakap. Lepas tu melihatkan kepada keadaan bulu-bulu yang ada pada suatu berus tersebut. Kita boleh check dekat bulu berus tu lah. Lalu dia tercacak keluar ke, dia bercabang, sebab selalunya bulu berus yang bulunya diperbuat daripada bulu Kinsey ataupun diambil terus direct daripada bulu Kinsey, bulu dia tu macam bercabang-cabang, macam cabang-cabang halus. So kita boleh check. Okay, seterusnya saya serahkan kepada Nur Isalina. Okey, seterusnya saya akan menerangkan tentang inai yang dilukis. Berdasarkan hadis yang kita nampak, yang bermaksud asal bagi sesuatu itu adalah harus selagi mana tiada dalil yang mengharamkan. Oleh demikian, hukum asal untuk pemakai inai adalah harus. Akan tetapi isu ukiran inai di tangan seringkali dibahaskan sama ada ia diharuskan atau diharamkan oleh Islam. Ini kerana ukiran tu dibenarkan tetapi digalakkan untuk elak daripada melukis benda yang bernyawa seperti tumbuh-tumbuhan, haiwan, seperti haiwan yang boleh diukir macam tumbuh-tumbuhan, pokok, bunga-bunga, macam tu. Oleh itu dinasihatkan bagi kaum wanita supaya sebaiknya mengelakkan berinai yang mengikut budaya yang bertentangan sama sekali dengan Islam dan khususnya apabila terkait dengan syiar agama lain. Kita seharusnya berpada-pada dan usaha untuk mengelakkan pembaziran. Seterusnya, okey. Untuk isu mewarnakan rambut,
haram bagi lelaki dan perempuan mewarnakan janggut dan rambut dengan warna hitam. Namun, sunat mewarnakan uban dan rambut dengan warna yang lain sama ada kuning atau merah. Macam hadis yang kita tengok ni, maksud dia ubahlah warna uban dan jangan menyerupai orang Yahudi. Ini kerana untuk sebab kita tak boleh warnakan rambut kita warna hitam untuk mengelakkan macam palsu. Palsu lah, macam kepalsuan kat situ. Kita kena elakkan benda tu. So kesimpulan dia, jika seorang itu ingin mewarnakan rambut, hendaklah dia mewarnakan rambut tersebut dengan warna apapun selain hitam dan elakkan juga daripada mewarnakan dengan warna dan gaya yang menyerupai syiar agama lain. Namun bagi pendapat-pendapat lain yang memakruhkan bahkan mengharuskan pewarna hitam, khususnya tidak melibatkan penipuan, tidak diingkari. Kesimpulannya, tuntasnya di sini telah membincangkan konsep dan peranan kaedah fiqh dalam industri kosmetik. Di sini juga telah membentangkan cara menganalisa dan mengkaji kaedah-kaedah fiqh yang berkaitan industri ini secara profesional dan beretika tanpa melanggar syariat Islam. Melalui hal yang telah dibintangkan dan dibincangkan, kita dapat lihat implikasi-implikasi yang boleh berlaku sekiranya umat Islam mengambil enteng akan perkara ini. Antara implikasinya ialah melanggar syariat Islam ketika berhias seperti tabaruj dan solat yang tidak sah disebabkan proses sulam bedak kerana air wuduk tidak dapat mengalir ke permukaan kulit. Oleh yang demikian, kaedah fiqh di dalam industri kosmetik memainkan peranan penting demi menjaga kemaslahatan umat Islam. Sekian, terima kasih.